Okey, berikut ialah senarai baki pada 31 Disember. Soalan ini dia tak letakkan baki itu sebelah debit ataupun sebelah kredit. Jadi awak kena kenal pasti sendiri yang mana hasil belanja, liability, equity. Okey, bila awak menggunakan pada kertas, pastikan yang pertama, apa yang kita kena buat dulu adalah buat satu garisan pada setiap dua baris. Faham tak? Contoh. Okay, pada setiap dua baris, buat garisan. Nampak tak? Nampak. Okey, kenapa cikgu suruh buat gini? Okey. Kenapa cikgu suruh buat gini? Okey. Pakai pembaris lah. Ini cikgu tak ada pembaris. Dekat ni payah sikit. Okey. Supaya awak tak tersalah ambil nilai. Kan? Sebab nilai duduk kat ujung. Kalau dia ada letak debit kredit lagi susah untuk kita tengok. Jadi buat garing supaya mudah untuk kita tentu. Okey, akaun belum terima RM22,000. Jadi tak tersalah ambil yang akaun belum bayar punya. Itu sebabnya kena buat garis. Okey, kenal pasti pada setiap item itu apa dia. Inventory, kita letak kat mana inventory awal? Inventory awal kita letak mana? Akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Letak je P pun tak apa. Akaun belum terima. PKK. Asset semasa. Ini liability semasa. Asset semasa. Lepas tu premise, asset bukan semasa. Lengkapan, asset bukan semasa. Susut nilai terkumpul lengkapan. Apa dia? Tolak aset bukan semasa. Sebab apa? Itu adalah kontra kepada aset bukan semasa. Kenderaan, aset bukan semasa. Susut nilai kenderaan, tolak aset bukan semasa. Angkutan masuk? Mana angkutan masuk? Audi. Audi. LD? Audi. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Okey. Akaun angkutan keluar? Dan keluar. Angkutan keluar? Tak tahu. Tak tahu. Okey, pandai. Tak tahu. Belanja. Pandai Herago. Angkutan keluar belanja. Cukai belian? Perdagangan. Cukai belian ataupun duty belian, kalau dia tulis duty pun sama. Duty atas belian, cukai atas belian, benda yang sama. Pulangan jualan dekat perdagangan. Belian pun perdagangan. Belian jualan pun dekat perdagangan. Pengiklanan belanja. Kadar bayaran belanja. Peruntukan hutang ragu kita tolak dekat aset semasa. Insurans belanja. Diskaun diberi belanja. Tak ingat apa diskaun tu. Kadang-kadang kita tertukar kan. Mana belanja mana hasil. Sebab ada dua. Diskaun diberi, diskaun diterima. Jadi kalau susah sangat, kalau diberi dia ada beri. Betul? B adalah belanja. Itu cara nak ingat. Diterima hasil. Hutang lapor belanja. Faedah atas pinjaman belanja. Faedah atas simpanan. Apa? Faedah atas simpanan. Dekat akaun untung rugi. Dekat akaun rugi tahu. Itu hasil. Pinjaman liability bukan semasa.
Dan kita tengok juga pinjaman ini dia boleh jadi liability semasa, dia boleh jadi liability bukan semasa. Ambilan, tolak dekat mana ambilan? Ya, pandai. Equity pemilik. Gaji, Belanja. modal, equity pemilik. Jadi awak kena kenal. Ini mula-mula kalau contoh kalau dalam exam, nak tu untuk kepastian awak tandakanlah dulu. Kalau dah mahir tak perlu apa benda ni. Tapi bila kita belum mahir tu kita kenal pasti dahulu. Kenapa? Dalam format penyata keuangan, akaun perdagangan dan untung rugi, kita tak boleh letak benda itu sesuka hati. Kerana dekat penyata keuangan itu dia ada markah dia panggil one off. OF. Apa dia OF? On figure. Maksudnya berdasarkan pengiraan awak. Walaupun nilai yang awak letak itu salah, tetapi pengiraan awak betul. Pengiraan awak tambah tolak dekat penyata keuangan itu betul, boleh diberikan markah. Dengan syarat tiada benda asing. Apa dia benda asing? Contoh, kenderaan, aset bukan semasa, awak letakkan di bahagian belanja. Maka jawapan untuk belanja tadi, kalau ada markah one off, awak tak layak. Sebab ada benda asing yang tak sepatutnya duduk kat situ. Jelas? Jelas. Okey, jadi pastikan tak ada kesilapan meletakkan benda asing di tempat yang tak sepatutnya. Itu awak kena kenal lah aset belanja. Okey, maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Yang pertama, inventory akhir. Bila masuk pada inventory akhir, biasanya dia akan bagi dua nilai. Nak ambil yang mana ni? Rendah. Yang rendah. Paling rendah. Yang paling rendah. Iaitu 11200. Kedua-duanya, satu kita masuk akaun perdagangan, satu lagi kita masuk PK. Okey. Yang kedua, peruntukan hutang ragu 5% atas akaun belum terima bersih. Peruntukan hutang ragu, mana-mana soalan sama. Awak kira macam ni. Dia kata 5%, 5%, darabkan dengan akaun belum terima. Mana akaun belum terima? Berapa akaun belum terima? 22,000 kan? Okey, darabkan dengan 22,000. Okey, sama dengan berapa? Berapa nilai dia? 1,100. 1,100 ini yang baru. Tengok atas ada tak peruntukan hutang ragu? Dekat imbangan duga ada tak peruntukan hutang ragu? Ada. Berapa nilai dia? 1,600. 1,600. Betul. Jadi kita tolak. Berapa jawapan dia? Negatif 500. Betul? 500. Nak dapat negatif kan? Sebabnya bawah besar, betul? Jadi negatif ini bermaksud pengurangan. Kalau awak tolak dengan yang lama dapat positif, itu pertambahan. Kalau awak tolak dapat negatif, pengurangan. Jadi pengurangan kena tolak dengan yang asal. Jadi kat sini adalah 1,100. Lepas tu kena tambah satu lagi, iaitu apa? Pengurangan hutang ragu sebanyak 500. Pengurangan hutang ragu apa dia? Hasil ke belanja? Hasil. Berkurang hasil, pandai. Bertambah belanja.
Ingat lepas ni. Berkurang hasil, bertambah belanja. Itu je. Mana-mana soalan sama je. Tapi kalau awak jumpa soalan lain pun sama juga. Tak boleh buat juga. Betul tak? Okay. Nah, jadi lepas ni kena ingat Yang seterusnya insurans prabayar. Berjumlah 120. Insurans prabayar berjumlah 120. Dia dah nyatakan dah prabayar. Tahun lepas cikgu ada ajar kan? Kan ada yang tak masuk kan? Ada yang masuk. Macam mana nak kira belanja dan hasil? Okay, kalau prabayar. Okay, belanja. Prabayar. Kalau prabayar kena tolak sebab dia lebih. Betul. Yang nilai yang pertama daripada imbangan duga. Nilai yang kedua adalah yang lebih, yang prabayar. Betul? Kita akan dapat nilai yang sebenar sebagai belanja. Faham tak ni? Boleh? Faham, cikgu. Okay, cuba tengok. Sekarang ni kita tengok imbangan duga berapa nilai insurans? 720. Okay. Sekarang ini imbangan duga 720. Berapa yang prabayar? Prabayar adalah 120. Betul? Tolakkan. Okay, kita tolakkan 120. Jadi berapa nilainya? 600. 600 adalah belanja yang sebenar. Yang prabayar ini adalah aset semasa. Jelas Jelas. Okey. Mudah je. Mana belanja prabayar awak buat macam tu je. Awak cari dahulu berapa yang lebih tu, awak tolak. Belum bayar, cari berapa yang belum bayar ataupun berapa yang kurang, kita tambah. Okey. Contoh seterusnya, belanja belum bayar untuk tahun ini ialah yang pertama gaji 600. Okey, tengok. Belum bayar pula. Okey. Belanja belum bayar. Yang pertama sama. Belum bayar maksudnya tak cukup. Kena tambah. Yang pertama adalah dari imbangan duga. Yang kedua yang belum bayar. Yang ketiga adalah yang sebenar. Yang kita nak cari. Iaitu belanja sebenar. Daripada imbangan duga, tengok berapa tu gaji. Berapa gaji? 10,000. 10,000. Jadi 10,000. Berapa yang belum bayar tadi? 600. 600. Okey. Jadi yang belum bayar 600. 600. Maka yang sebenar, gaji sebenar adalah 10,600. Ya, pandai. Okey. 10,600. Jadi belanja gaji nanti adalah 10,600. Gaji belum bayar dekat aset 600. 600 dekat mana? Liability Semasa. Boleh? Masuk mana-mana belanja, dua ni je yang awak kena buat. Tak ada cara lain dah. Boleh? Boleh. Okey, angkutan keluar. Kita tengok angkutan keluar. Sama juga. Okey, kat atas ada tak angkutan keluar? 2,400. Belum bayar 360. Nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tambah, sama juga kan? Okey. Tambah. Kosong. Dapat jawapan. Imbangan duga yang belum bayar
Yang sebenar belanja. 2,400 daripada imbangan duga. Okay, ini apa tadi? Kadar angkutan masuk. Bukan makul. Okey, angkutan masuk. Belum bayar berapa tadi? Angkutan masuk ke 300. keluar. Angkutan masuk pula, angkutan keluar, sorry. Angkutan keluar. Angkutan keluar. Okey, berapa yang belum bayar? 360. 360. Okey, angkutan keluar 360, maka yang sebenar 2,760. okey, ini yang kita letakkan dekat belanja. Awak kira untuk pelarasan belanja hasil dia ada dua. Satu dekat belanja, satu dekat aset ataupun liability. Belum bayar, liability. Boleh tak? Mudah je kan? Okey. Seterusnya, faedah atas pinjaman 6%. Faedah atas pinjaman 6%. Berapa dia pinjam? 20, betul? Darab saja. 6%. Okay, 6% darab 20,000. Berapa jawapan dia? 12,000, betul tak? Betul tak sikit ke 1,200? Betul. 1,200 lah. Ha? 1,200. 1,200. Ha. 200. Jadi yang ini adalah belanja. Okey. Lepas tu tengok dekat atas ada tak faedah pinjaman? Ada kan? 900. Nampak tak ni? 900. Nampak. Okey, sama macam tadi. Kita ada, kalau belanja ada dua. Satu, sekarang ni kita tak tahu dia berkurang ke bertambah. Betul tak? 900 dekat ID. Yang sebenar awak kira ini adalah yang sebenar. Sebagai belanja. Jadi untuk dapatkan 1,200 nak kena tambah ke nak kena tolak? Tolak. Tolak. Tambah. 900 nak tambah ke nak tolak supaya dia jadi? Tambah. Tambah. Bila tambah maksudnya belum Bayar. Jadi berapa nilai yang kena tambah? 300. Jadi faedah pinjaman belum bayar. Faedah pinjaman belum bayar 300 sebagai liability semasa. 1,200 adalah belanja. Awak letak dekat untung rugi tu adalah nilai 1,200. Boleh faham? Boleh. Awak buat garis macam cikgu buat tadi, awak boleh tahu mana tempat awak nak letak. Okey? Seterusnya susut nilai. Okey, ada dua awak nampak kat sini kan? Ada satu ansuran tetap ataupun garis lurus. Yang kedua adalah baki berkurangan. Perkataan kurang itu menunjukkan tanda tolak. Apa yang tolaknya? Okey, cikgu buat yang 10% lengkapan. Lengkapan 10 10% darabkan dengan mesti ada tolak. Baki berkurangan
Baki berkurangan. Kurang maksudnya mesti ada Tolak. tolak. Mesti ada tolak. Nak tolak apa? Yang kos tolakkan dengan susut nilai. Apa ni? Lengkapan. Okey, lengkapan. Berapa nilai lengkapan? 12,000. Mesti tolakkan dengan susut nilai lengkapan 1,500. Jadi 12,000. 12,000 tolakkan dengan 1,500. Jadi berapa jawapan dia? Kira kan. 1,050. Berapa? 1,050. 1,050. Dapat jawapan. Ini adalah belanja susut nilai lengkapan 1050. Susut nilai terkumpul lengkapan dari imbangan duga tambahkan dengan belanja susut nilai. Imbangan duga berapa? 1,500 tambah 1050. Dapat jawapannya berapa? 2,550. 2,550 untuk susut nilai Terkumpul. Ingat kena tambah dengan yang lama. Okey? Ini baki berkurangan. Kalau dikata garis lurus ataupun kaedah tetap, maksudnya kita darabkan terus. Okey, jadi kenderaan 20% kaedah ansuran tetap. 20% ansuran tetap, kenderaan 48,000. Jadi kenderaan 20% darab dengan apa tadi? 48,000. 48,000 jadi berapa? 9,600. Okey. Jadi sama. Susut nilai sama je. Belanja susut nilai kenderaan yang kita kira ini 9,600. Susut nilai terkumpul kenderaan dari imbangan duga tambah dengan BSN. Dapat jawapan dia. Okey, jadi dari imbangan duga berapa? Tengok ada tak? Susut nilai kenderaan 29,600. 29,600 tambahkan dengan 9,600. Berapa jumlahnya? 39,200. 39,200. 200. Ini adalah susut nilai terkumpul. Yang ini adalah belanja susut nilai. Boleh tak ni? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi awak kena fahamlah. Mana-mana soalan pun sama sahaja cara untuk buat pelarasan. Untuk belanja, macam cikgu tunjukkan tadi, awak buat je 3 tempat kosong, nak sama ada nak letak tambah ataupun tolak. Kalau dah tahu dia lebih, kita tolak. Kalau dah tahu dia kurang, kita tambah. Hasil pun sama. Kita tahu dia lebih, kita tolak. Kalau tahu kita terima kurang, kalau kita tahu kita terima kurang, tambah. Kalau kita tahu lebih, terima, tolak. Okey? Ada pertanyaan setakat ni? Ada tak yang lain yang nak tanya?